Assalamualaikum, saya Nashaina Azwin binti Azman. Nombor matrik di 201910887777. Hari ini saya akan bercakap mengenai tingkah laku, masalah tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak dan pengurusannya. Okey, masalah yang kita akan bincangkan hari ini adalah ADHD, iaitu Attention Deficit ataupun Hyperactive Disorder, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu ya GPPH, gangguan pemusatan perhatian hyperaktivitas. Okey, yang sering berlaku pada kanak-kanak dan menyebabkan kanak-kanak ni terlalu aktif dan sukar untuk kita kawal dan sukar untuk dia menumpukan perhatian dia. ADHD ni ditandai dengan 3 gejala utama, iaitu hyperaktivitas, inattensi dan impulsif. Hyperaktivitas ni merupakan kanak-kanak yang mempunyai kegelisahan yang berlebihan dan dia tak boleh duduk diam. Macam contohnya dia akan berlari, dia akan melompat, dia akan tidak boleh duduk diam. Macam bila dia duduk kat tempat duduk dia akan menggoyangkan dia punya kaki dan tangan sebab dia tidak boleh duduk dalam keadaan yang tenang. Dia hyperaktif ni juga dia mempunyai sikap yang degil dan suka membantah apabila guru memberi arahan kepada dia degil, dia tidak dengar, dia membantah. Okay. Terusnya adalah inattensi. Inattensi ni pula adalah kanak-kanak yang mempunyai daya tumpuan yang singkat. Misalnya dia gagal mematuhi arahan dan gagal menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Dia juga gagal untuk memberi perhatian kepada orang yang bercakap dengannya. Contohnya bila guru bercakap di hadapan, dia tidak boleh memberi tumpuan sepenuhnya. Okey, impulsif ADHD pula kanak-kanak yang suka memukul kawan dia, yang suka kacau kawan dia buat aktiviti, yang tidak boleh sabar. Okey, kanak-kanak impulsif ADHD ni merupakan kanak-kanak yang tindakan dia mudah berubah ke tindakan yang lain. Contohnya macam apabila dia tengah melakukan aktiviti yang diberikan oleh guru, dia sedang menulis, maka lepas tu dia akan tinggal kerja tu, dia akan buat kerja lain pula. Macam dia akan bermain-mainan. Maksudnya dia tidak boleh berada dalam satu tempat. Guru hendaklah sentiasa memberi sokongan motivasi dan ganjaran kepada kanak-kanak ADHD ni yang menyiapkan tugasan, sebab melalui cara ini ia dapat membantu kanak-kanak itu mengembangkan dia punya kemahiran kognitif, sosial dan emosi dia. Guru juga boleh menggunakan peneguhan positif seperti pemberian token ekonomi, seperti stiker lah. Contohnya bila kanak-kanak tu menunjukkan sikap yang positif, seperti dia menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru, guru boleh memberi ganjaran atau pujian. Ganjaran diberikan stiker lah. Macam contoh, kita sediakan satu kertas kosong macam ni. Lepas tu kita tulis nama dia ke atas dan tanpa stiker yang kanak-kanak tu peroleh setiap kali dia melakukan tingkah laku yang positif. Okey, sebab kesan dia kanak-kanak dalam kelas tu dia akan berlumba-lumba untuk memperoleh banyak stiker dekat ni. Dan ini dapat membantu kanak-kanak memberi tumpuan dan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Sebab membuatkan dia berasa bersemangat lagi. Bila dia buat siap kerja ni, dia dapat ni, dia suka dengan ganjaran seperti stiker-stiker ni. Okay, ini merupakan contoh. Contohnya kita tulis nama dekat atas ni, Soleha, dan kita tampal setiap stiker yang kanak-kanak dapat ni kat dalam kelas. Dan kanak-kanak dia akan tengoklah, kawan dia banyak lagi, dia tak banyak. Dia akan berlumba-lumba untuk dapat stiker yang banyak dan dia akan berkelakuan positif lah dalam kelas. Okay, ini merupakan contoh. Kita tampal lah kat depan kelas ke belakang kelas ke, yang boleh kanak-kanak tengok dia punya stiker dan kawan dia punya stiker. Kedua adalah kaedah time out, iaitu guru perlulah mengasingkan kanak-kanak tu di tempat bilik yang khas lah.
sebab ini akan dapat menenangkan suasana dalam kelas dan suasana fikiran kanak-kanak tu juga. Contoh kanak yang bermasalah ni di meja hadapan, sebab ini dapat memudahkan guru untuk mengawasi kanak-kanak ni, dan guru perhatilah berkenaan masalah dan tingkah laku dia dalam kelas tu macam mana. Bila duduk depan ni, guru dapat perhati dia macam mana, dan membolehkan pengajaran dan pembelajaran ni dalam kelas dapat berjalan dengan lancar. Itu kita sebagai guru, kita perlulah bijak dalam menangani masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak.